A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustazah hari ini? Ustazah doakan kita semua dianugerahi nikmat sihat dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Yusfida binti Muhammad Taib dalam topik yang menarik untuk dikongsikan iaitu adab riyadhah. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, suka Ustazah nyatakan topik pembelajaran kita kali ini iaitu apa yang akan murid dapat selepas sesi pembelajaran. Yang pertama, murid akan dapat menyatakan pengertian riyadhah. Yang kedua, menerangkan hukum riyadhah berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya. Yang ketiga, menjelaskan adab beriadah yang menepati syarak. Yang keempat, merumus adab beriadah yang menepati syarak. Yang kelima pula, menganalisis kepentingan adab beriadah yang menepati syarak. Ustazah harap murid-murid semua dapat memberikan tumpuan dan fokus dengan apa yang akan Ustazah kongsikan. Murid-murid, Ustazah nak tayangkan satu video. Kamu nak tengok tak? Baiklah, berdasarkan video itu tadi, apakah aktiviti yang sedang mereka lakukan? Ya, betul. Mereka sedang menunggang basikal. Menunggang basikal merupakan satu aktiviti yang berfaedah. Asalkan ia dilakukan dengan beradab dan mengikut peraturan yang ditetapkan. Siapakah di kalangan murid yang selalu menunggang basikal? Sama ada sewaktu ke sekolah ataupun pada waktu lapang yang lain. Alhamdulillah, bagus. Aktiviti berbasikal ini boleh dilakukan bersendirian, bersama kawan-kawan atau ahli keluarga kerana ia merupakan satu aktiviti riyadhah yang sangat berfaedah. Selain badan akan menjadi sihat, kita juga akan dapat mengeratkan lagi hubungan bersama keluarga. Baiklah murid-murid sekalian, sebelum Ustazah meneruskan pelajaran hari ini, bolehkah murid-murid jelaskan apakah maksud riyadhah yang kamu faham? Ya, pengertian riyadhah ialah gerak badan, senaman atau segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan seperti bersenam, bermain dan berrekreasi. Marilah kita sama-sama renungkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan riyadhah ini. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Rawahu Muslim. Maksudnya, orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang beriman yang lemah. Baiklah murid-murid sekalian, berdasarkan hadis itu tadi, dapatlah kita fahami bahawa hukum berriyadhah adalah harus dan sangat digalakkan di dalam Islam. Jadi,
Untuk menjadi seorang mukmin yang kuat dan sihat, kita perlulah selalu beriadah. Murid-murid yang dirahmati sekalian, Ustazah percaya, setiap hari kamu ada melakukan aktiviti riadah. Betul tak? Bagus. Jadi, Ustazah nak kamu fikirkan, apakah adab-adab yang perlu diamalkan ketika kita beriadah. Mari sama-sama kita lihat, apakah adab-adab yang perlu diamalkan dalam kehidupan ketika beriadah. Pertama, menutup aurat. Kita hendaklah memilih pakaian yang sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan dan mestilah menutup aurat. Kedua, menjaga kebersihan. Kita hendaklah menjaga kebersihan tempat riadah dan juga kebersihan diri kita sendiri. Ketiga, memelihara semangat kesukanan. Apabila kita bersukan, tidak perlulah nak mengejek kawan. Bahkan kita kena sentiasa memberi semangat kepada kawan-kawan yang lain. Keempat, memilih kawasan yang sesuai. Dan yang penting, kawasan itu mestilah selamat. Baiklah murid-murid, Ustazah nak tanya satu soalan. Di manakah kawasan yang sesuai untuk bermain bola sepak? Adakah di dalam kelas? Di dalam rumah? Atau di padang? Ya, tentulah di padang. Betul tak? Itulah kawasan yang paling selamat. Baiklah. Kelima, sentiasa mengingati Allah dan tak lupa solat. Walau di mana kita berada, walau apa aktiviti yang kita lakukan, jangan sampai meninggalkan solat. Barulah aktiviti kita diredai Allah. Keenam, jauhi amalan negatif. Contoh amalan negatif seperti pembaziran dalam membeli peralatan sukan dan aktiviti yang mengandungi unsur judi dan rasuah. Baiklah murid-murid, untuk seterusnya, sila perhatikan gambar berikut. Mari kita sama-sama fikirkan apa tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berada dalam situasi tersebut. Baik, pertama, mendengar azan berkumandang ketika sedang bermain. Apakah yang perlu kamu lakukan? Ya, anda perlu berhenti bermain dan segera menunaikan solat. Gambar kedua. Bermain dengan memakai seluar pendek. Sebagai tindakan, kita hendaklah memilih pakaian yang menutup aurat sebelum keluar bermain. Ketiga, bergaduh dengan rakan semasa bermain. Apakah tindakan yang perlu kamu lakukan? Ya, kamu perlu memelihara semangat kesukanan dengan memberi kata-kata semangat kepada rakan atau pihak yang kalah. Keempat, bermain bola sepak di atas jalan raya. Adakah tempat mereka bermain ini sesuai? Ya, tempat mereka bermain bola tidak sesuai dan juga tidak selamat. Mereka sepatutnya bermain di padang yang telah disediakan. Alhamdulillah. Nampaknya murid-murid tahu dan faham adab yang perlu diamalkan ketika beriadah. Ustazah harap adab-adab ini dapat murid amalkan dalam kehidupan seharian supaya aktiviti riadah kita menjadi satu ibadah yang diberkati Allah. Murid-murid, berdasarkan penerangan tadi, marilah sama-sama kita fikirkan apakah kepentingan kita mengamalkan adab-adab beriadah dalam kehidupan. Untuk itu, Ustazah akan beri kamu latihan untuk menguji sejauh mana kefahaman kamu. Ustazah akan beri kamu masa 3 minit
untuk menyiapkan latihan dalam lembaran kerja yang Ustazah berikan. Kemudian kita akan bincangkan jawapan bersama-sama. Alhamdulillah, semua dah pun siap. Mari kita lihat apakah kepentingan mengamalkan adab beriadah dalam kehidupan kita. Sila je semak jawapan masing-masing ya. Okey, antara kepentingannya ialah pertama, kita akan mendapat pahala. Kedua, badan akan menjadi sihat dan mengelakkan penyakit. Ketiga, akan dipandang mulia oleh masyarakat. Keempat, mengelakkan pergaduhan, penipuan dan juga rasuah. Kelima, mengukuhkan perpaduan. Keenam, masa terisi dengan perkara yang berfaedah. Nampak? Banyakkan kepentingan kita mengamalkan adab riadah ni? Sebab itulah Allah menyuruh kita sentiasa mengamalkan adab-adab walaupun ketika bermain. Sebagai rumusan pelajaran kita pada hari ini, riadah ialah satu aktiviti yang sangat berfaedah yang boleh menyihatkan tubuh badan. Aktiviti riadah juga merupakan satu ibadah dan akan mendapat keberkatan Allah. Kita juga digalakkan untuk beriadah secara beradab serta mencontohi sunnah Rasulullah ketika beriadah. Ustazah sudahi pelajaran pada hari ini dengan satu pepatah Arab. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang cerdas terletak pada badan yang cerdas. Fikir-fikirkanlah. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.